kita yakin perlembagaan negara adalah undang-undang yang paling tinggi, dan lagipun ada Akta Persempadanan antara Kedah dan Pulau Pinang tahun 1986 saya rasa, yang sudah pun menetapkan sempadan kita. Sebenarnya kita sudah kompromis pada tahun itu. Pada asalnya sempadan Kedah dan Perlis di tebing sebelah Kedah, Sungai Muda. Tetapi oleh kerana JICA pada masa itu melaksanakan projek empangan-empangan yang dapat memberi sumber air mentah ke negeri Pulau Pinang, maka pada masa itu Akta Parlimen diluluskan untuk menganjakkan sempadan negeri ke tengah sungai. Itu pun satu kompromi negeri Pulau Pinang pada masa itu. Kerajaan negeri Pulau Pinang sudah berkompromi. Inilah lunas undang-undang yang mengawal selia sempadan negeri-negeri di seluruh negara. Maka kita masih bergantung kepada undang-undang. Kalaulah Sanusi rasa dia sejarah memihak kepada dia, memang benarlah sejarah memihak kepada dia, tetapi undang-undang memihak kepada kami. Undang-undang tak memihak kepada Sanusi. So itu terpulang kepada tindakan beliau untuk teruskan. Walau apapun kita akan mempertahankan kedaulatan negeri Pulau Pinang. Kita tunggu dia ambil tindakan. Sebab ini pun saya setiap kali ditanya, apabila dia bangkitkan, jawapan saya ringkas, padat, senang, jumpa di mahkamah. Maksud dia perlu ambil tindakan sebab dia yang ingin tuntut, bukan kami yang ingin tuntut, kan? Dalam plan contingency air negeri Pulau Pinang, sememangnya desalinasi merupakan satu kaedah yang disenaraikan dalam plan contingency, tetapi ianya di bawah senarai sebab kita perlu menghabiskan segala alternatif yang lebih murah. Dan apa yang saya nyatakan semasa lawatan ke loji Sungai Dua merupakan projek-projek yang kita akan laksanakan, sedang dan akan dan merancang melaksanakan bagi menambah sumber air mentah, dan juga dengan sumber air mentah maka isu yang seterusnya adalah kapasiti merawat air mentah berkenaan, dan ukuran dari itu sistem penyampaian melalui pipe-pipe. Itu proses dari awal sehingga sampai kepada pengguna-pengguna. Ini sedang dilakukan. Ada projek-projek yang kita lawat di Sungai Dua pun menjelang Januari kita akan menghabiskan misalnya satu projek yang akan menambahkan 114 juta liter sehari kapasiti rawatan yang akan dapat menampung keperluan yang semakin naik. Satu projek lagi adalah pipe untuk menyalurkan air mentah dari Mengkuang kepada loji rawatan Sungai Dua. Itu akan siap pada bulan Ogos ini. Dan lain-lain projek yang akan dilaksanakan baik di seberang perai utara maupun di seberang perai tengah. Seberang perai tengah kita pun ada rancangan membina loji rawatan yang baru di tepi Mengkuang. Dan lagi adalah di SPS kita akan membina loji-loji rawatan yang lebih kecil lah skala dia, ataupun memasang mobile treatment plant. Sebab ini semua contingency tertaluk kepada projek pengaliran air dari Sungai Perak yang masih kita belum capai matlamatnya.
Air adalah aset negara, aset rakyat yang perlu diuruskan dan dikongsikan. Janganlah negeri yang ada lebihan membiarkan dia alir ke laut pula, sedangkan ada negeri yang tertekan untuk mendapat air rawatan. Maka sekiranya projek-projek kontingensi di bawah kawalan kita, dan kita pun akan dapat dana untuk membiayai segala projek itu yang menelan lebih dari 1 bilion ringgit. Dalam sekarang hingga 2030 kita dapat melaksanakan projek-projek di bawah kawalan negeri atau PBA. Tetapi itu pun menambah kapasiti sehingga 400 lebih MLD saja. Berbanding dengan Perak, Perak akan dapat membekal 700 MLD katakan untuk sampai 2035, 2040 and beyond. Jadi ini di bawah kawalan kita pasti menjelang 2030 kita boleh menambah kapasiti kita by 400 over MLD, million MLD. Tetapi projek di bawah Perak perlu rundingan. Selagi kita ada peluang untuk rundingan mendapat projek-projek ini, desalinasi masih di bawah senarai itu, tetapi dengan penambahbaik teknologi yang akan membawa kos yang lebih rendah untuk merawat, mengiagaramkan air. Jadi kita masih di dalam senarai kita pun perlu buat kajian. Kerjasama dengan siapa? Kita perlu bekerjasama dengan mana-mana badan yang ada kepakaran, termasuk SIRIM. Kita mengalu-alukan SIRIM, memberi hikmat nasihat kepada pihak berkuasa air untuk kita meneliti lah. Kalau kos dia dapat ditanggung, kita boleh memikirkan sebagai satu alternatif lah. Semua tarif adalah tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Pengurusan Air Negara dan juga Kabinet. Jadi kita tak boleh naik tarif tanpa kelulusan. Jadi baru-baru ini di negeri Pulau Pinang dan lain-lain negeri, cuma tarif bukan domestik dibenarkan naik. So kilang-kilang, pusat-pusat komersial dibenarkan naik sikit, tapi domestik masih tidak dapat dikaji semula. Mengapa kita perlu kenaikan tarif? Sebab bagi projek-projek yang saya katakan kita memerlukan capex yang begitu besar. Kalau tak ada tarif yang memadai, maka ada satu gap lah dari segi hasilan ataupun profit kita. Sekadar 30-40 juta setahun, nak laksanakan satu projek pun tak cukup. That's why kita perlukan kadar tarif yang lebih tinggi. Tetapi hal ini kerajaan negeri tak ada kuasa langsung, akan diputuskan oleh kerajaan persekutuan.